berkenaan dengan jumlah tadi, mungkin itu adalah propaganda yang dimainkan untuk menunjukkan bahawa YB ataupun selaku menteri wilayah ketika itu tidak mendapat sokongan daripada penduduk Kampung Baru lah. Dalam masa yang sama, kita melihat kepada tweet yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Najib, ada menyebutkan tentang YB sendiri digelar broker kepada developer untuk mendapatkan persetujuan untuk dibangunkan kampung baru ni. Jadi boleh YB respon berkenaan dengan perkara tersebut, ataupun mungkin ada pesan yang YB dapat tu yang menyebabkan dia kata YB tu broker ya. Dia beginilah, nombor satu, masalah pembangunan kampung baru ni adalah satu masalah yang telah diiktiraf dan kononnya ingin diselesaikan oleh UMNO Barisan Nasional sejak dulu lagi, ya. Dan itulah sebabnya kenapa mereka membentuk Perbadanan Pembangunan Kampung Baru yang merupakan satu badan yang menelan belanja berjuta-juta ya setahun, yang dibentuk khas untuk membangunkan kampung baru ya. Dulu ianya diketuai oleh seorang yang grade 54, tapi saya difahamkan yang sekarang ni dah naik ke pangkat Jusa ya. Jusa ya. Maka kita ada satu badan yang menelan belanja berjuta-juta untuk setahun untuk nak bangunkan kampung baru. Tapi tiba-tiba kita lihat kesungguhan untuk membangunkannya macam seolah-olah di pihak Barisan Nasional ataupun sekarang ni Perikatan Nasional tak ada ya, tak ada kesungguhan, hanya propaganda ya. Mereka mendakwa saya broker ya. Bagaimana saya boleh menjadi broker dalam keadaan saya mengumumkan harga yang saya ataupun pihak kerajaan sanggup membeli tanah itu secara terbuka. Lalu kalau saya beli dengan 1,000 kaki persegi dan selepas itu saya jual dengan lebih daripada itu, sudah pasti ianya akan menimbulkan ketidakselesaan dan kemarahan ya. Mereka mengatakan itu kerana itu amalan mereka ya, kebiasaan UMNO. Mereka buat kerja-kerja macam itulah. Tapi bagi saya, kita mewakili kerajaan membeli tanah untuk ianya dibangunkan ya. Dan pembangunan itu akan dilakukan secara usaha dengan pemaju-pemaju yang kita akan buka package untuk mereka menawarkan ya. Lalu ianya akan dilakukan secara joint venture setelah kita memiliki tanah-tanah itu. Dan mereka-mereka yang menjual tanah mereka kepada kita rancangkan nak gunakan Perbadanan Pembangunan Kampung Baru tu sebagai SPV-nya, maka bila mereka dah jual, kita akan galakkan mereka untuk membeli balik hartanah yang baru yang kita dah bangunkan. Dan oleh kerana itulah yang kita berikan tawaran diskaun kepada mereka yang merupakan pemilik yang dia dah jual tanah tu. Kalau dia boleh labur balik, beli balik hartanah di Kampung Baru setelah ianya dibangunkan, sama ada rumah mampu milik ataupun kondominium sederhana ataupun kondominium mewah yang akan kita bangunkan, ataupun kawasan tapak perniagaan, komersial dan sebagainya yang akan dibangunkan, maka dengan cara itu mereka akan kekal sebagai pemilik pada hartanah yang nilai sekaki persegi telah pun dibangunkan dan ditingkatkan kembali ya. Lalu bila dia beli balik, ianya merupakan satu pelaburan yang mereka akan pada masa depan akan dapat pulangan kembali ya. Kerana Datuk Seri Najib ni dia ada sebut dalam salah satu tweet dia kata tanah di KLCC 3,000 kaki persegi kan. Tu betul lah, itu tanah yang telah dibangunkan.
Ya, bukan dia sekarang bila mula-mula dibeli harga dia 3,000 sekaki persegi. Tapi bila dah dibangunkan sudah semestinya nilai sekaki persegi akan melambung. Begitu juga ya, daripada kita ada satu hartanah yang tak dibangunkan dan harganya tak dapat ditingkatkan, maka adalah lebih baik kita jual ataupun kita buat sebagai joint venture, kita bangunkan, kita dapat balik, kita beli balik dan akhirnya kita dapat manfaat daripada kenaikan harga yang akan berlaku dalam tempoh 3-4 tahun kemudian. Ya. So ianya bukan satu usaha untuk mengusir keluar penduduk Kampung Baru, orang Melayu Kampung Baru nak diusir keluar dan sebagainya. Ini semua mengarut. Ya. Apa yang kita nak, kita bangunkan dan mereka beli balik dan kita bagi diskaun pada mereka. Ya. So YB sebutkan tadi berkenaan dengan 1,000 harga tadi, sekaki persegi, 850 akan digunakan untuk pembangunan dan 150 ataupun 150 lagi untuk SPV. Dan difahamkan kalau 10 tu sebagai kita bayar cash kepada pemilik. Tapi yang 150 tu kita beri sebagai saham dalam SPV. So maknanya pemilik tu dia ada saham dalam pembangunan itu. Ya, lalu kalau orang kata oh projek ni pemaju dapat keuntungan yang tinggi dan sebagainya, paling kurang pemilik pun akan mendapat manfaat daripada keuntungan itu kerana dia pun masih pegang saham. Selain daripada dia gunakan duit yang dia dapat yang 850 tu, dia dapat boleh beli kondominium yang lain, dia boleh beli rumah mampu milik. Dia kalau sekarang ni dia ada satu lot tanah, kalau dia boleh beli sampai 20 rumah mampu milik. Ya, kalau sekarang ni satu blok tu ada 10 nama ya, sebagai contoh, ataupun 20 nama sebagai contoh. Maka kalau dia labur balik, setiap seorang boleh dapat satu rumah mampu milik untuk keluarga mereka daripada 20 nama atas satu geran. Semua orang tak boleh duduk di situ, akhirnya orang sewakan saja. Dapat sewa pun pendapatan sewa pun dapat berapa sangat. Kerana rumah itu yang dibina di situ bukanlah rumah yang kualiti tinggi ataupun rumah mewah dan sebagainya. Tapi kalau dia jual, lepas tu dia beli balik, dia boleh beli sampai 20 unit rumah mampu milik yang kualiti yang baik, yang kos sederhana, supaya dia boleh juga manfaatkan, dia orang sendiri boleh duduk ataupun kalau dia nak sewa, dia pun boleh dapat pendapatan yang lebih. Jadi saya faham tadi 850 akan diberikan kepada pemilik balik, 150 akan diinvestkan dalam SPV tadi, dan difahamkan juga akan ada penurunan 15% kepada pemilik yang membeli saham. Betul lebih? So ada 3 manfaat yang akan dapat kepada pemilik. Itu pun masih lagi dijadikan isu dan tomahan ya kepada YB. Pun tak faham lah. Dia orang ni cakap tentang soal nak bantu Melayu, nak perjuangkan Melayu, tapi hartanah Melayu dia orang tak nak bangunkan. Alasan yang diberi adalah hanya sebagai alasan untuk menutup hakikat bahawa sebenarnya UMNO selama ini tidak ada kesungguhan kerana untuk nak membangunkan, kerana mereka suka orang Melayu kekal dalam keadaan yang mengharap dan bergantung kepada mereka dan sebagainya. Kalau tanah Kampung Baru ni dibangunkan, keluarga Melayu akan mendapat 6 bilion nilai aset 6 bilion yang orang Melayu boleh laburkan kembali dalam apa jua bentuklah. Kalau dia nak beli hartanah ataupun dia nak hantar anak dia pergi universiti ataupun dia nak masuk labur dalam perniagaan dan sebagainya, dia boleh bangunkan ekonomi mereka ya, daripada hartanah ataupun kemewahan ataupun harta mereka terbenam dalam bentuk aset di Kampung Baru yang tak dibangunkan sekian lama ya. Lalu memanglah dan lagi dia orang cakap ini masalah, tapi tak ada kesungguhan untuk mencari penyelesaian dan untuk membangunkannya. Okey.